Tu dah lari tajuk dah tu, bukan mentauhidkan Allah lah tu dah. Kita bangga dengan kita. Orang lain tak baca tu, aku yang baca, tengok datang. Seolah-olah orang nak suruh kita yakin kepada kita. Jadi kita nak bawa orang tu tadi tumpukan kepada kita, bukan bawa kepada tauhid kepada Allah. Bahaya hidup kita. Kita nak suruh orang tauhid kita, bukan kita ajak orang tauhid kepada Allah. Itu wali Allah Qutbul Gaus zaman dia, Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Pernah kenal kan? Sebut nama dia, wali terkenal. Qutbul Gaus zaman dia. Sebelum Syekh Abdul Qadir Jani Qutbul Gaus, dia dulu Qutbul Gaus. Ketua para wali. Dia doa apa anak murid dia? Ya Allah, jangan engkau bagi orang pandang wajah aku, melihat wajah aku, melainkan lihat wajah engkau. Jangan nak bagi aku dilihat wajah aku jadi orang tu syirik kepada engkau ya Allah. Ni dia jumpa orang, dia nak orang pandang dia, bukan pandang muka dia, pandang wajah Allah. Nampak? Apatah lagi yang lain-lain. Apatah lagi cakap dia. Lagi dia nak cakap dia tu ajak orang kepada tauhid. Subhanallah. Bahagianya kalau orang macam ni lah. Kita kurang jumpa orang macam ni. Bisa degil kita. Kan? Degil kita. Tapi kalau kita banyak duduk orang macam ni, insya-Allah. Sebab para wali Allah, dia bukan terus jadi baik. Dia duduk dulu dengan orang begini. Dia nampak sendiri akhlak dia. Tak ada rasa kedirian betul. Orang ludah, orang marah, senyum je dia. Malam dia, orang ludah dia, orang nak fitnah dia, orang buat macam-macam. Malam dia solat, dia dengar-dengar apa dia cakap. Ya Allah, jangan apa-apakan orang yang zalim pada aku. Ya Allah, kesian lah dia. Dia tak tahu apa ya Allah. Dia hamba engkau lebih tahu. Kau ampunkan dia, kau bagi hidayah kat dia. Kau lebih bijak ya Allah. Dia doakan orang yang buat nyaya kat dia nak bunuh dia tu. Malam-malam dia doakan menangis-nangis, tolong jangan apa-apakan dia ya Allah, bagilah dia petunjuk ya Allah. Itu style siapa tu? Rasulullah SAW punya style tu. Dia dah duduk makam Nabi Muhammad SAW. Maka dia dah jadi fattabi'uni, dah jadi Muhammad. Bukan dia itu mengaku Nabi, bukan, dia dah duduk makam. Itu yang kita nak. Bukan mengaku Muhammad, duduk makam, perangai sifat begitu. Tak ada dalam diri dia kebenci suci. Letak kereta baru beli, budak-budak 5-6 tahun, tergesek sikit handle dia, calar kereta kita baru beli, dah mengamuk kita dah. Mana mak kau ni? So ganti balik ni apa? Baru beli dia. Naik. Sebab tak belajar. Kalau kita belajar kena dia, Allah tu sebenarnya nak usik kita. Macam mana? Baru barang sikit tu. Belum dia usik diri kita, dia usik kereta je. Tak ada pun kena kita, tapi kita punya hati tu dah terpaut. Bilanya kita nak. Jadi Allah tu bagi kita pelajaran. Masih lagi kau banyak lagi kau cakap cinta pada Allah, tipu kau. Aku sikit dia beritahu, kau tengok sini diri kau. Sebenarnya apa? Allah sayang kita, dia ajar. Perbaiki. Itu jadi ayat-ayat Allah bila kita renungkan. Allah ajar kita. Ya, ada lagi sambung. Okey. Jadi soalan tidak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Seperti mana ayat yang Ustaz kupaskan tadi. Sebelum ni pun Ustaz dikupaskan, iaitu dalam diri kita ni, sekiranya kita tiada kedirian diri kita, maka jadilah satu Al-Quran yang mana tak kira doa ke apa ke, jadi kita menjadikan semua yang dikatakan makbul. Doa itu baru cerita doa lah, tapi yang lain-lain tu jadikan kita sentiasa mengesakan Allah. Kita menjadi keyakinan dalam diri kita, iaitu mengesakan Allah, yang mengetahui bahawa kefahaman yang dicurahkan dapat mengesakan, iaitu dia mengesakan pada diri dia. Tak ada kedirian diri kita, maka itulah yang sebenarnya dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kalau kita ada kedirian, kita nak mengesakan macam mana, kita pun rasa tak percaya, yakin ke ilmu ni, yakin ke tak, itu maknanya masih ada lagi kedirian, masih dia mengatakan benda tu betul ataupun tidak. Jadi saya nak nyatakan sebegitulah yang sebenarnya. Jadi
rasailah. Rasailah sama-sama. Saya pun sama juga melihat kepada kondisi diri saya juga ada kedirian. Masih lagi saya pun nak menyatakan saya pun masih ada lagi kedirian diri saya. Saya pun sentiasa menyemak apa yang dalam diri saya ni sebenarnya. Jadi kita sama-sama semak dalam diri ada tak masih tak ada lagi kedirian dalam diri kita ni. Jadi siapa yang merasa dia akan merasa, dan siapa yang merasa dia tahu siapa yang pemberi rasa tu, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkongsian jadi 2 minggu lepas. Jadi ambo ni perkongsian maknanya ambo akak ke keranda tu daripada kereta nak naik atas Woka. Sore diri. Jadi payuh lah. Kata macam mana ni, tak ada orang lalu kata. Jadi sambil-sambil duduk tu saya pun basuh lah. Cawe basuh. Gelah kat balesok. Cuci sin, cuci lokal. Lepas tu Tuhan balas lalu. Tuhan balas jadi singgah sama Allah. Warna tu ada masuk ni nak akak keranda nak naik atas Woka. Jadi maksud sayanya jadi kebaikan ni, ketulusan ni kita buat kerja tu Tuhan balas lalu. Tidak tak ada ragu-ragu sebab tu jadi keikhlasan kita duk cuci balesoh sementara nak datang orang bantu tu. Tolongan Allah sampai. Itulah maknanya info sikit lah maknanya. Dia satu masa dululah 2 tahun 3 tahun lepas pergi kat kuliah subuh. Selepas subuh ada kuliah. Jadi dia kata sedekah ni besar-besar pahala lah. Tuhan akan bagi ganjaran yang besar macam-macam lah. Jadi nak duit tu saya pun lah 20 riyal dalam tabung masjid. Balik tu pukul 8 orang dia mau telefon suruh anak pergi kerja. Boleh lah kata nak mari kerja kak. Belum pukul 8 lah, pukul 7.30 gitu. Tak kata telefon kata kata besar Tuhan balas lalu. Keikhlasan kita. Ya, itu atas dunia lalan ni. Jelas. Ya. Yakin itu. Gitulah lebih kurang. Pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pun tak faham juga dalam keadaan hidup kita macam ni. Tapi keadaan kita boleh rasa diri kita. Macam mana diri kita dan macam mana keadaan kita. Tapi kita tak boleh tahu keadaan orang lain. Cuma kita boleh rasa diri kita. Lebih banyaklah pengalaman saya melalui dalam keadaan macam ni. Kadang-kadang dalam keadaan kita susah, kita boleh ingat Tuhan. Kita boleh mengesahkan dia. Tapi dalam keadaan kita senang, kita boleh lupa. Itu yang Syekh cakap tadi. Antara senang dan susah tu, itulah gambaran kita di antara iblis dengan malaikat. Itulah gambaran kita. Mana dalam keadaan susah tu, kita tengok itu seolah-olah kezaliman di atas diri kita. Itu bukan. Kadang-kadang kita manusia, pandangan susah itu
pandangan kezaliman di atas diri kita. Sebenarnya di atas susah itu ialah rahmat dari Allah paling besar sekali daripada kesenangan. Sebab itu apabila saya melalui satu persatu daripada susah, antara jadi senang dan senang jadi susah, saya pun boleh ingat kembali diri saya. Itulah pesanan saya. Apabila kita susah, jangan kita pandang dalam susah itu ada kezaliman. Itulah rahmat paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ambil iktibar diri kita, itulah paling besar. Di dalam kesenangan itu, kita boleh ambil kesyukuran paling besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pesanan daripada saya. Makna daripada Syekh kita hurai tadi, dua-dua ni sama ya. Antara susah dan senang itu sama. Itulah makam paling tinggi di dalam aribillah kita. Kita usahalah diri kita sampai tahap itu. Amin ya rabbal alamin. Mana kita usahalah diri kita masing-masing hingga sampai. Tapi jangan kita fokus daripada pangkat itu. Jalan usaha tu kita wajib kat usaha, tapi jangan kita fokus di atas itu. Fokus setakat mana Tuhan nak bagi kat kita, itu kita syukur kepada Dia. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekian nasihat sikit daripada saya, Wan Hussein. Alhamdulillah itu tadi. Saudara kita tadi. Semuanya daripada khatir Rabbani. Daripada luahan keikhlasan yang lintasan tu daripada lintasan yang tanpa huruf, tanpa suci. Kita nak menceritakan diri dia. Dia sampaikan pada cara halus. Lalu kita, bukan kita lah, lalu dia juga yang keluarkan balik. Ya, walaupun cerita tu kita anggap macam biasa, tapi sebenarnya kalau kita hayati, itu satu kurniaan Allah yang besar. Walaupun kita nampak macam yang keluar tu bukan daripada mulut malaikat ataupun mulut orang-orang nabi-nabi ke rasul-rasul, dia mulut daripada orang awam, tapi yang dia cakap tu memang betul, ikhlas. Itu lebih tinggi nilai tu daripada yang berkata daripada mulut kata malaikat, tapi dia kata aku halalkan yang haram aja halal. Itu walaupun dia tu kita nampak macam malaikat, tapi sebenarnya itu lebih bahaya. Tapi kalau orang tu dia biasa je, kita nampak macam tak ada apa, tapi dia cakap tu tadi, jangan benda halal tetap halal, benda haram tetap haram. Itu kita kena pakai, masukkan dalam rohani kita. Jadi jangan pandang ukuran bentuk, tapi kata-kata tu tadi kita kena nilai. Tu daripada mana kata-kata tu. Kalau kata-kata dia ikhlas dia sebut tu, dia akan masuk ke rohaniah kita yang suci. Tapi kalau kata-kata tu ikhlas tapi tak ada kesucian, dia pasti akan Allah jadikan tadi dinding yang tak macam dinding tu tak nampak, tak sampai kepada rohani kita. Sebab tak ada keikhlasan, kesucian untuk kita mengambil benda hikmah. Rugi kita. Tapi kalau kesucian kita bukakan, benda tu akan masuk, akan jadi kesucian, pindah ke dalam tempat kesucian wadah tu. Jadi kaum muslimat tak nak apa? Nak cakap apa sih? Cukup kita tutup dulu Cukup, ada apa-apa lagi? Perkongsian tu apa? Anda share. Ada sikit. Macam nak ngangguk tadi. Ustaz, sikitlah ni besok nak apa? Besok kat Macang lah, lepas tu baliklah. Ya, besok. Okey ya. Besok tanya sikit dah. Sebab kita nak pergi sana apa ya? Kita Macang last besok. Tidak. Lagi ni. Masa dia nak tumpang. Ini. Dia dah buat makan-makan. Masa kita takut esok kita nak telefon dia balik, kalau dia tinggal kita bayar tak boleh. Tidak. Kita ada market gitu. Lagi besok. Kita bayar atau apa? Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam saya menyampaikan, ada rasa kedirian. Saya minta maaf ya. Wa'afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup ni, kita minta ustaz nak baca doa.
Baca Ustaz. Sebab tu amal. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والوالدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.